kita terima pertanyaan daripada pendengar kita. Kita diajar supaya berhati-hati dalam memetik hukum daripada Al-Quran kerana bahasa Al-Quran itu tinggi nilainya. Kita juga diingatkan untuk selalu merujuk kepada para ulama untuk mendapatkan penjelasan yang benar tentang maksud ayat-ayat Al-Quran. Mufti juga kata kita tidak seharusnya melulu mengkaji Al-Quran dengan hanya berpandukan kamus dan terjemahan. Tapi Al-Quran diturunkan sebagai kitab panduan kepada kita semua. Kenapa tidak semua orang dibenarkan memahami Al-Quran mengikut kefahaman sendiri? Silakan Mufti dengan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan di atas pertanyaan yang diajukan tadi itu yang bertanya tentang bukankah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai panduan kepada semua dan kepada setiap manusia. Lalu kenapa pula dalam pembentangan saya minggu lepas saya katakan kita perlu berhati-hati, ayat Al-Quran yang kita baca itu kenapa perlu dirujukkan kepada para ulama, kenapa tidak setiap orang daripada kita ini diberikan ruang untuk memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran itu sendiri. Saya mulakan dengan menyebut beberapa perkara yang perlu kita fahami yang merupakan prinsip menjadi pegangan kita sebagai orang Islam apabila kita memperkatakan tentang kitab suci Al-Quranul Karim. 5 perkara asas. Yang pertama, kita perlu meyakini bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah, yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu daripada rukun iman kita yang 6 lah, di mana Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan antaranya dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, yakni Allah, yang telah menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan memeliharanya. Jadi itu yang pertama. Yakin sebagai prinsip kita bahawa Al-Quran itu adalah wahyu, kitab dan firman Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kedua, Al-Quran ini diwahyukan dengan tujuan sebagai petunjuk dan juga sebagai panduan kita dalam kehidupan. Ini terdapat dalam banyak ayat Al-Quranul Karim jadi Al-Quran itu bukan hanya diturunkan untuk jadi perhiasan untuk menjadi obat merawat sakit, tetapi yang paling utama tujuannya ialah sebagai panduan dan pedoman hidup kita. Yang ketiga, oleh kerana syariat Allah ini merangkumi segala aspek hidup manusia seperti mana yang kita katakan kemarin maka dengan itu seharusnya kitab Al-Quran ini juga berbicara mengenai pelbagai aspek kehidupan manusia yang memberikan prinsip umum kepada apa yang diperlukan manusia bagi meneruskan kehidupannya seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Yang keempat, memandangkan syariat Allah menjadi pegangan sepanjang hayat hingga ke akhir zaman. Maka kitab Al-Quran perlu kekal relevan. Sebalik segala perubahan yang berlaku dalam kehidupan manusia, dengan perubahan zaman, dengan peredaran masa, dengan kepelbagaian tempat dan budaya, Quran itu perlu relevan hinggalah ke akhir zaman sebab syariat Allah itu perlu kekal hingga ke akhir zaman. Dan prinsip yang kelima ialah Al-Quran ini merupakan mukjizat yang membezakannya daripada segala karangan dan juga tulisan-tulisan manusia yang lain. Jadi kerana dia merupakan mukjizat daripada Allah, pastinya dia mengandungi banyak keunikannya, keistimewaannya, keagungan yang tersendiri sebagai sebuah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu fahami bahawa Al-Quran ini bukan hanya sebuah kitab sejarah, cerita tentang umat-umat yang terdahulu saja. Al-Quran ini bukan hanya sebuah kitab nasihat yang memberikan teguran, peringatan semata-mata, tetapi juga dalam masa yang sama Al-Quran ini merupakan dasar kepada undang-undang dan peraturan Allah. Al-Quran ini juga merupakan satu sumber kepada ilmu pengetahuan yang begitu luas yang sampai sekarang kita dapati tidak akan habis digali dan dikaji oleh manusia. Maka sebab itu dalam surah Al-Kahfi pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan firman-Nya,
Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang bermaksud, katakanlah Muhammad, kalaulah seandainya lautan yang luas itu dijadikan sebagai tinta ataupun ink, ya, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, nescaya akan habis kering lautan itu sebagai tinta, sedangkan kalimat-kalimat Tuhanku tidak akan habis dan tidak akan selesai. Walaupun kami gantikan lautan yang pertama yang dah kering itu dengan lautan yang lain lagi sebagai tinta juga. Maka begitulah, ya, kita harus fahami bahawa Al-Quranul Karim ini sebuah kitab yang agung sebab dia merupakan wahyu Allah dan dia merupakan panduan kepada semua golongan. Dengan manusia ini merupakan, kita kata, kumpulan makhluk yang sangat pelbagai, ya, sangat berbeza-beza tahap pengetahuan kita, tahap kefahaman kita, ya, tahap keupayaan kita untuk menggarap apa yang terkandung dalam sesebuah bicara, terutama sekali kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu kita dapati bahawa dalam Al-Quran ini ada sebahagian ayat-ayatnya yang sangat jelas untuk kita fahami, mudah. Sesiapa pun dengan sekali membaca ayatnya, melihat kepada terjemahannya, direct sudah maksud yang boleh kita jadikan sebagai pegangan kita. Contoh ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk menyebut kepada mereka yang memilih untuk tidak beriman, mengatakan la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Aku tak sembah seperti mana mengikut apa yang kamu sembah, dan kamu juga kaliannya tidak menyembah apa yang aku pilih untuk sembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa ayat ini antara ayat yang jelas bahawa kita sebagai orang beriman, kita yakin kepada Allah. Allah Tuhan yang satu, sembahan kita, dan kita tidak ikut menyembah sembahan-sembahan yang lain yang dijadikan sembahan oleh orang-orang yang tidak beriman. Tapi dalam masa yang sama, selain daripada ayat-ayat yang mudah dan jelas difahami ini, terdapat banyak juga ayat-ayat yang perlu kepada penelitian yang terperinci, ya, untuk dapat kita fahami. Kita lihat saja, ya, sebagai contoh, bagaimana di kalangan para sahabat Nabi sendiri yang hidup zaman Nabi SAW, yang bahasa mereka adalah bahasa Arab, iaitu bahasa Al-Quran, yang mereka tu tahu peristiwa di sebalik turunnya ayat-ayat Allah, malah pada ketika itu bahkan ada di antara para sahabat ini yang boleh keliru dalam memahami ayat Al-Quranul Karim. Contohnya, ya, apabila kita membaca ayat 187 surah Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Yang bermaksud, kamu makanlah, kamu minumlah, ini dalam konteks bicara puasa bulan Ramadan dia. Kata Allah, Allah mengizinkan kamu makanlah, kamu minumlah, sampailah nyata dan jelas kepada kamu benang putih daripada benang hitam daripada fajar, ataupun waktu pagi subuh itu. Kemudian kalau dah nyata benang hitam dengan benang putih, maka laksanakanlah puasa kamu itu dan sempurnakanlah sampai tiba pada waktu malam, iaitu sampai tenggelam matahari. Nah, apa yang berlaku diriwayatkan dalam beberapa kitab, beberapa riwayat, bahawa ada sebahagian sahabat yang kerana melaksanakan apa yang difaham daripada ayat ini, meletakkan benang putih dan juga benang hitam, ya, benang yang biasa kita gunakan tu je untuk jahitan pakaian kita. Dia letakkan ada benang putih, ada seutas benang hitam di bawah tempat bantalnya pada waktu malam. Jadi bila sampai pada waktu pagi, dia makan, minum, dan dia hanya mulakan puasa menahan diri, tidak makan dan tidak minum lagi apabila dia melihat sudah nampak jelas yang mana satu benang hitam dan yang mana satu benang putih. Sebab pada waktu malam gelap, tak nampak perbezaannya. Lalu ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah SAW. Nabi tegur. Nabi kata bukan maksudnya benang itu benang betul-betul yang kita gunakan pada pakaian kita. Tetapi ini kiasan bahasa. Maksud benang hitam ialah waktu malam yang gelap. Dan maksud benang putih itu ialah waktu fajar, subuh, waktu pagi, bila dah ada warna putih kita kata di ufuk timur, ufuk langit itu, ya. Jadi
menunjukkan kepada kita. Sedangkan para sahabat yang bahasa mereka adalah bahasa Arab, itulah bahasa Al-Quran, boleh terkeliru, boleh sampai tersilap dalam memahami Al-Quran. Apatah lagi kita yang bukan sahabat, yang Al-Quran itu tidak diturunkan mengikut bahasa kita. Kita perlu berhati-hati sangat memahami bahawa Al-Quran itu tidak boleh kita garap maknanya sepenuhnya dengan tepat kalau kita tidak mempunyai persediaan ilmu yang mencukupi, ya. Maka hakikat ini perlu kita ketahui dengan jelas TJ dan para pendengar sekalian, agar kita tidak kata orang itu terjerumus kepada kefahaman yang silap, ya, sampai jangan kita ini berpegang dengan Al-Quran dengan cara pelaksanaan yang keliru, ya, semata-mata kerana kita ingin berpandukan kepada kitab Al-Quran Al-Karim. Kecuali seperti mana yang saya katakan tadi, kecuali pada ayat-ayat yang memang mudah difahami, ayat-ayat yang jelas maksudnya, ayat-ayat yang kata orang tu pengertiannya. Jadi seperti ayat-ayat yang mengandungi kisah-kisah tauladan, ya, kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, itu mudah untuk kita fahami. Kita baca ayatnya, kita melihat terjemahannya, lalu kita mengambil tauladan dan pengajaran kepada kita. Begitu juga ayat-ayat nasihat tentang akhlak, tentang budi pekerti dan sebagainya. Maka sebagai rumusan, Al-Quran itu kitab pegangan yang Allah turunkan sebagai panduan kepada kita. Kita pegang, kita imani, kita yakini, kita percayai itu merupakan sebahagian daripada rukun iman kita. Kita muliakan, ya, ayat-ayat Allah itu. Antaranya kalau ada ayat yang dibacakan, kita cuba, ya, untuk tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan penghormatan kepada ayat tersebut. Kita dengar dengan baik, kita cuba hayati, kita biarkan jiwa kita ini kalau boleh sampai tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Walaupun mungkin pada ketika kita dengar itu kita tidak fahami kandungannya, tapi lebih daripada itu perlu kita usahakan untuk mampu membacanya, ya, jadikan basahan lidah kita, jadikan kebiasaan hidup kita, dan yang jauh lebih penting lagi ialah kita berusaha untuk memahami kandungannya. Bagus kalau kita mempunyai kitab-kitab rujukan tafsir menjadi bacaan kita. Kalau kita ke mana-mana sekarang ini, para pendengar sekalian, mudah kita bawa Al-Quran ke mana-mana. Tak perlu bawa Quran yang dicetak itu dalam smartphone kita, dalam handphone kita. Pelbagai apps Al-Quran yang boleh kita kita letakkan dan kita simpan bila-bila masa, dalam bas, di tempat kerja, bila ada waktu rehat dan waktu lapang, ketika kita menunggu masa untuk dirikan solat, kita boleh baca dan terdapat juga terjemahan-terjemahan yang memudahkan kita untuk memahaminya. Cuma pesanan saya ialah, apabila kita sampai kepada ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, kita lihat terjemahannya, kita cuba baca huraiannya. Kalau sampai tempat-tempat tertentu kita masih ragu-ragu, masih tidak jelas apa sebenarnya maksud ayat tersebut, maka kita jangan terburu-buru. Jangan secara melulu terus kita okeylah, kita buat rumusan kefahaman mengikut akal, fikiran dan tafsiran kita sendiri. Itu berbahaya, ya kan? Luaskan bacaan lagi, cari lagi rujukan, cuba baca dan dapatkan penjelasan, dan kita rujuk kepada mereka yang berilmu, ya, supaya pegangan Al-Quran dalam kehidupan kita, pegangan yang murni, yang lurus, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan TG dan para pendengar sekalian, mudah-mudahan Allah terus merahmati kita dengan kitabnya, ya, dan mudah-mudahan Allah menerangi kehidupan kita dengan cahaya dan juga dengan nur firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.